Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersua lagi dalam rancangan berita ASEAN yang memaparkan peristiwa dan pergolakan yang berlaku di sekitar rantau ASEAN. Kita mulakan dengan persembahan konsert diraja anjuran Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dan Kedutaan Thailand di negara ini di samping pembukaan mesyuarat Jemaah Menteri Rantau Asia Pasifik yang bertanggungjawab mengenai bidang teknologi info komunikasi. Bahan-bahan berita ASEAN lain termasuk Malaysia tetap mempertahankan pesawat MH17 ditembak menggunakan senjata permukaan ke udara dan Perdana Menteri Thailand menyeru kabinet baru yang dilantik supaya bersatu memerangi rasuah. Ikuti laporannya bersama Hajah Haminah Haji Duraman. Negara Brunei Darussalam dan Thailand tahun ini meraihkan ulang tahun ke-30 penubuhan hubungan diplomatik dua hala dalam menghargai hubungan tersebut dan meningkatkan hubungan budaya ASEAN yang erat melalui muzik. Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dengan kerjasama Kedutaan Diraja Thailand di negara ini dan Kementerian Kebudayaan negara itu mengadakan konsert yang mengetengahkan gubahan muzik hasil ciptaan Kebawah Duli Maha Mulia Raja Thailand. Persembahan diadakan di Sekolah Antarabangsa Jerudong. Berangkat menyaksikan persembahan tersebut yang teramat mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Masna, Ambassador Laj di Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri dan Perdagangan dan Yang Amat Mulia Pengiran Laila Chatria Sahibun Nijabah, Pengiran Anak Haji Abdul Aziz. Persembahan mengetengahkan 16 hasil ciptaan Kebawah Maha Mulia Raja Phumipon Adulyadej yang digubah semula dalam bentuk klasik oleh Orkestra Bangkok Pro Musica. Orkestra tersebut sebelum ini membuat persembahan di 11 buah negara antaranya Singapura, Indonesia dan Jepun. Melalui persembahan ini, hubungan yang sedia terjalin di antara kedua-dua buah negara akan dapat membuka lebih banyak peluang kerjasama. Isu-isu keselamatan cyber atau cyber security serta ancaman-ancaman atas talian atau online perlu ditangani melalui kerjasama merentas sempadan. Peranan semua pihak berkepentingan seperti ibu bapa, guru, masyarakat dan pengguna sendiri adalah perlu, terutama golongan remaja sebagai pengguna yang mudah terdedah. Menteri Perhubungan yang berhormat Pihit Orang Kaya Hamzah Pahlawan, Datuk Seri Setia Awang Haji Abdullah berucap ketika merasmikan mesyuarat Jemaah Menteri Rantau Asia Pasifik yang bertanggungjawab mengenai bidang teknologi info komunikasi atau ICT yang berlangsung baru-baru ini di Empire Hotel and Country Club Jerudong. Menurut Yang Berhormat, perlindungan atas talian kanak-kanak dirangka dengan penglibatan pelbagai agensi yang menjurus kepada pelan tindakan mampan untuk menangani jenayah berkaitan internet yang mensasarkan golongan muda dan pengguna yang mudah terdedah dalam kalangan masyarakat. Menyedari isu tersebut, negara Brunei Darussalam menghargai landasan seperti Masyarakat Telekomunikasi Asia Pasifik atau FPT di mana isu-isu tersebut diberi perhatian dan ditangani. Mengenai usaha untuk memastikan sistem eko yang selamat dan mapan, Yang Berhormat berkata pentingnya pembinaan kapasiti insan tidak boleh terjejas. Negara Brunei Darussalam jelasnya kini pada tahap permulaan tetapi genting dalam membuat Pelan Induk Tenaga Insan ICT Kebangsaan. Dalam mendukung wawasan 2035 ke arah rakyat yang berpendidikan dan berkemahiran tinggi, Pelan Induk tersebut bertujuan untuk memanfaatkan kemahiran ICT ke arah produktiviti dan inovasi di semua sektor ekonomi negara. Hubungan antara negara Brunei Darussalam dan Republik Singapura dipertingkatkan lagi dengan termeterainya perjanjian baharu dalam sektor telekomunikasi. Mulai 1 Januari 2015, para pengguna telefon bimbit di negara Brunei Darussalam dan Republik Singapura akan dapat menikmati kadar perayawan yang lebih murah. Perjanjian kadar terbaru itu dimeterai di Empire Hotel and Country Club Jerudong. Menandatangani bagi pihak Kerajaan Kebawah Duli Maha Mulia, Ketua Eksekutif Pihak Berkuasa Industri Teknologi Info Komunikasi AITI, Awang Haji Yaakob bin Haji Menudin. Sementara pihak berkuasa perkembangan info komunikasi Republik Singapura diwakili oleh Ketua Pengarah Telekom dan
Pos Leong King Tai. Hadir Menteri Perhubungan yang berhormat Pihin Orang Kaya Hamzah Pahlawan, Datuk Seri Awang Haji Abdullah dan Menteri bagi Perhubungan dan Penerangan Republik Singapura, Tuan Itu Utama Dr. Yaakob Ibrahim. Taufan kuat Kalmaegi melanda utara Filipina, menjejaskan hampir 8,000 orang penduduk dan memaksa mereka mencari perlindungan di pusat-pusat pemindahan di seluruh wilayah di negara itu. 3 orang terkorban apabila sebuah feri karam. Biro Kaji Cuaca berkata pusat Taufan Kalmaegi kini berada di Laut Cina Selatan, menghala selatan China dengan kelajuan sehingga 120 km sejam. Hujan lebat melanda beberapa buah bandar termasuk sebahagian kawasan ibu negeri Manila. Dengan kelajuan angin 130 km sejam dan meningkat sehingga 160 km sejam, Taufan Kalmaegi melanda wilayah Isabela pada Ahad mengakibatkan hujan lebat dan menenggelami kawasan ladang. Paras amaran taufan ditingkatkan di 22 buah wilayah, kebanyakannya di utara dan tengah pulau utama Luzon. Penduduk diberi amaran mengenai banjir kilat, tanah susur dan ribut meningkat sehingga 2 meter di kawasan-kawasan pantai. Taufan Kalmaegi dikenali sebagai Luis dilaporkan beransur reda dan bergerak ke barat laut dengan kelajuan 30 km sejam ketika ia menghala ke Laut Cina Selatan. Mudah untuk dilakukan dan bukan banyak negara yang dapat diterima dalam keadaan landscape. Malaysia tetap mempertahankan pesawat MH17 yang ditembak jatuh menggunakan senjata permukaan ke udara. Pesawat MH17 tidak mungkin ditembak jatuh dengan senjata udara ke udara atau jet pejuang. Menteri Pertahanan Malaysia, Datuk Seri Hishamuddin Hussein memberitahu sidang akhbar selepas pulang dari lawatan kerja ke Ukraine, Rusia dan Belanda Jumaat lalu. Kumpulan penyiasat meneroka senario yang paling munasabah bahawa MH17 ditembak jatuh dari permukaan atau darat. Menteri Pertahanan memberitahu lawatannya berbaloi dan yakin demi memastikan kepulangan penyiasat ke lokasi kemalangan sebelum musim sejuk. Bagaimanapun, penyiasatan akan menjadi sukar kerana kawasan tapak nahas di timur Ukraine adalah kawasan zon perang. MH17 yang membawa 298 penumpang termasuk anak buah kapal dari Amsterdam ke Kuala Lumpur dipercayai ditembak jatuh di timur Ukraine pada 17 Julai. Laporan awal oleh Lembaga Keselamatan Belanda berkata pesawat MH17 pecah di udara selepas terkena objek pada kelajuan tinggi. Tiada sebarang tanda bahawa kemalangan itu disebabkan oleh masalah teknikal. Black boxes don't shoot back. Di Thailand, Perdana Menteri Jeneral Prayuth Chan-o-cha menyeru kabinet baru yang dilantik supaya bersatu dengan integriti dan memerangi rasuah. Jeneral Prayuth membuat seruan tersebut dalam mesyuarat pertama bersama kabinet baru-baru ini. Mesyuarat mingguan kabinet diadakan di rumah kerajaan selepas 32 orang menteri dilantik secara rasmi minggu lalu. Jeneral Prayuth yang mengekalkan jawatan sebagai Ketua Tentera dan Pemimpin Majlis Kebangsaan bagi Keamanan dan Perintah NCPO meminta Kabinet supaya melakukan yang terbaik untuk negara. Jeneral Prayuth dan ahli-ahli Kabinet dijadual menggariskan pelan pentadbiran dan polisi bagi Dewan Undangan Nasional. Auda, berita ASEAN malam ini juga mengongsikan berita menarik yang lain. Singapura salah sebuah negara terbaik di dunia dalam pengawalan nyamuk dan pengawasan denggi. Di Malaysia, tadika Cool Kids melaksanakan kurikulum berasaskan minat kanak-kanak. Dan Kemboja buat kali pertama menganjurkan Cambodia DG Star Teens 2014. Kedutaan Jepun di Laos menganjurkan pertukaran budaya Comic Party in Vientiane.
Gua Son Doong di Vietnam digambarkan sebagai salah sebuah destinasi paling menarik dalam masa 20 tahun akan datang dan keturunan Cina di Thailand menyambut festival bulan. Laporan seterusnya bersama Hajah Haminah Haji Duraman. Singapura merupakan salah sebuah negara terbaik dunia dalam program-program pengawalan nyamuk dan pengawasan denggi. Bagaimanapun masih banyak usaha yang perlu dilaksanakan oleh republik ini, termasuk perlunya menggunakan alat-alat teknologi baru dalam pengesanan dan pengawalan denggi. Sebagai rekod, wabak denggi pertama telah dicatatkan di republik ini pada tahun 1960 dan ia berjaya ditangani. Ini dijelaskan oleh para pakar semasa Bengkel Denggi Asia Pasifik kali keempat yang dianjurkan bersama oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO. WHO menganggarkan denggi menjangkiti antara 50 juta ke 100 juta orang setiap tahun dan kini telah merebak di lebih 100 sebuah negara, meningkat daripada 9 pada tahun 1970. Tahun lalu kira-kira 22,000 kes denggi dilaporkan dan tahun ini ia telah mencapai lebih daripada 13,500 kes. Tadika Cool Kids memperkenalkan kurikulum berasaskan perjalanan pembelajaran setiap pelajar sejajar dengan inisiatif kerajaan untuk menyediakan kualiti pendidikan seawal peringkat kanak-kanak. Keperluan individu setiap kanak-kanak, kebolehan dan bidang yang diperlukan perlu dikenal pasti pada peringkat awal bagi melaksanakan strategi terbaik untuk mencapai hasil yang terbaik bagi kanak-kanak. Pengarah Eksekutif Amirah Cik Azizuddin berkata Cool Kids melaksanakan kurikulum yang sebahagian besarnya pembelajaran berasaskan minat kanak-kanak. Apabila kanak-kanak menunjukkan minat dalam topik atau aktiviti, tenaga pengajar Cool Kids yang berkelayakan digalakkan untuk meneruskan minat kanak-kanak tersebut dengan menyediakan sumber dan bahan untuk membantu membimbing pembelajaran mereka. Amirah memberitahu pemberita semasa hari terbuka Tadika Cool Kids di Kuala Lumpur. Tadika Cool Kids adalah franchise Tadika Australia dan beroperasi di Malaysia buat kali pertama dengan 14 orang tenaga pengajar. Kemboja buat kali pertama menganjurkan Cambodia Register Teens 2014. Sebanyak 8 pasukan terdiri dari 28 pelajar perempuan dari 10 buah institut dan universiti mengambil bahagian dalam program ini. Objektif utama program ini adalah untuk memberi peluang kepada para pelajar bertukar-tukar pandangan, pengalaman dan kemahiran mengenai program sistem televisyen digital antara institut dan universiti. Di samping itu, program ini juga memberi peluang kepada pelajar bertemu dengan para belia dari negara-negara Asia Pasifik. Pasukan terbaik akan terpilih menghadiri Abu Register Teens kali ketiga di Bangkok, Thailand pada bulan Disember. Kedutaan Jepun di Laos dengan kerjasama Kementerian Penerangan, Kebudayaan dan Pelancongan dan Syarikat Jepun, Negeboshi, telah menganjurkan acara pertukaran budaya Comic Party in Vientiane di ITECC Laos. Acara bertujuan untuk menggalakkan pemahaman mengenai budaya pop animasi Jepun di samping untuk mengukuhkan persahabatan antara rakyat Laos dan Jepun. Pertandingan Lao Cosplay Contest juga diadakan. 30 peserta bertanding dengan memperagakan pakaian berwarna-warni. Pemenang pertandingan akan menyertai Tokyo Games Show 2014 Cosplay Project pada September ini, tanjaan Negeboshi. Para penonton juga dihiburkan dengan filem animasi Jepun, melukis dan mewarna komik Jepun selain berpeluang memakai kimono musim panas Jepun, yukata.
Akhbar The Huffington Post menggambarkan Gua Sundong di wilayah Quang Binh, tengah Vietnam sebagai salah sebuah destinasi paling menarik untuk para pelancong dalam masa 20 tahun akan datang. Selain Gua Sundong, 14 destinasi lain seperti Gunung Everest di Nepal, Grand Canyon Escalade di Amerika Syarikat dan Pulau Koh Rong di Kemboja. Menurut akhbar The Huffington Post, lawatan percubaan ke Gua Sundong diadakan tahun lepas dan dipercayai laluan untuk menuju ke gua ini akan menjadi lebih mudah pada masa akan datang. Gua ini berukuran kira-kira 6.5 km panjang, dianggarkan memiliki kelebaran 200 meter dan ketinggian sehingga 150 meter. Sementara itu, New York Times baru-baru ini menamakan Quang Binh sebagai salah sebuah destinasi paling menarik di Asia dan yang ke-8 daripada 52 destinasi pelancongan terkemuka di dunia pada tahun 2014. Keturunan Cina di Thailand menyambut Festival Bulan atau Festival Pertengahan Musim Gugur yang jatuh pada hari ke-15 bulan ke-8 dalam kalender tahun Cina. Di Chinatown, Bangkok, masyarakat Cina berkumpul di Chinese Gate bagi pelbagai aktiviti sempena perayaan Festival Bulan. Bagi masyarakat Cina, Festival Bulan menandakan berakhirnya tempoh tuaian dan masa untuk berkumpul dan meluangkan masa bersama keluarga dan rakan-rakan. Selain itu, ia adalah masa untuk mempromosikan warisan budaya. Pameran kuih bulan, pertandingan makan kuih bulan dan tanglong adalah acara kemuncak persembahan dalam festival ini. Auda, ASEAN perlu bersatu dan bekerjasama dalam mewujudkan momentum ke arah mewujudkan komuniti ASEAN pada 2015 dan pembangunan wawasan pasca 2015. Kerjasama dari semua anggota adalah penting dalam menjalin strategi ke arah mempertingkatkan keutamaan ASEAN dalam menghadapi perkembangan terbaru dan peralihan landscape strategik di rantau ini. Hingga di sini dulu pertemuan kita dalam Berita ASEAN malam ini. Bertemu lagi minggu depan pada hari dan waktu yang sama. Untuk mengikuti Berita ASEAN, Auda boleh layari video portal melalui laman web www.rtbnews.rtb.gov.pn. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dan selamat malam.